Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jadi kita akan tengok pula kegunaan pantulan cahaya. Jadi kita dah belajar tadi kan pantulan cahaya itu apa? So, pantulan cahaya itu akan terjadi kalau kamu ada permukaan. Okey, so bila cahaya tu lalu, contohnya cahaya lalu dekat sini dan dia terkena permukaan, dia akan terpantul. Dia terkena permukaan dan dia akan terpantul. So, kalau kamu ada permukaan yang contohnya licin, macam cermin, okey, cermin, jadi dia akan ada pantulan yang teratur, okey, teratur. Jadi kamu akan nampak image tu ataupun kamu akan nampak gambar tu dengan lebih jelas. Itu adalah pantulan cahaya, sifat cahaya. Jadi kita tengok pula kegunaan pantulan cahaya. Okay, kegunaan pantulan cahaya. Prinsip pantulan cahaya digunakan pada beberapa alat yang digunakan dalam kehidupan seharian. Jadi prinsip pantulan cahaya ni kamu guna dalam kehidupan seharian. Ada beberapa cara. Okay, jadi kalau kamu tengok sini, macam cikgu ajar tadi, contohnya kalau kamu ada cermin, okay, yang licin. So licin dia akan pantul dekat satu sahaja arah. Bila dia pantul dekat satu arah, so maksudnya dia adalah pantulan teratur. Okay? Pantulan teratur. So bila pantulan teratur, kamu akan nampak image tu dengan jelas. Contohnya bila kamu guna cermin, kamu tengok muka kamu, dia jelas kan? Banding dengan contohnya kalau cikgu bagi objek yang kasar. Kamu akan nampak kabur-kabur. Kenapa? Sebab dia bukannya pantul dekat satu arah sahaja, tapi dia berterabur. Dia akan pergi kiri, kanan, atas, bawah. Jadi itulah image tu ataupun gambar tu dia tidak jadi jelas, dia kabur-kabur. Tapi bila dia cermin, dia licin, dia akan pergi satu sahaja arah dan dia akan terpantul dengan cantiknya, dengan teraturnya dan kamu akan nampak image yang jelas dekat cermin contohnya. Jadi benda ni kita guna seharian. Okey, kamu buka mata, kamu pergi tengok cermin, berus gigi, tu pun sudah guna pantulan cahaya. Okey, sebelum pergi sekolah, dululah kan, okey, sebelum pergi sekolah, nanti ibu hantar kamu pergi sekolah contohnya kan. Jadi kamu akan nampak ibu guna cermin kiri kanan kereta. So, tu pun adalah pantulan cahaya ataupun diguna cermin belakang tu pantulan cahaya juga. Okey, ataupun sebelum contohnya lagi, kalau kamu guna sebelum pergi sekolah, kamu tengok cermin tu pun adalah pantulan cahaya. Jadi, bila kamu bangun, berlaku sudah prinsip pantulan cahaya. Setiap hari kita akan guna pantulan cahaya. Setiap hari kita bangun sahaja, kita sudah guna prinsip sains. Kamu bangun saja, kamu bernafas. Itu pun sudah prinsip sains. Okay? Kamu buka saja mata, kamu tengok cermin, itu pun sudah pantulan cahaya. So, setiap hari kita akan guna setiap hari pantulan cahaya. Setiap hari kita akan guna sains. Okay? Jadi, kalau kita tengok sini beberapa aplikasi ataupun beberapa kejadian yang guna pantulan cahaya. Okay, so contohnya macam cermin sisi kereta. Okay, macam cikgu ucap tadi, contohnya ibu kamu bawa jalan atau ibu kamu bawa pergi sekolah, okay, dulu. Jadi, cermin sisi kereta ni, ibu kamu boleh tengok kereta daripada kiri, kereta daripada kanan, okay. So, itu adalah pantulan cahaya. So, contohnya sini ada kereta, okay. Image tu akan terpantul pergi cermin dan dia akan pergi mata ibu kamu. So, macam itulah ibu kamu boleh melihat. Okay. So, contoh lagi, dentist ataupun doktor gigi. Macam mana doktor gigi ni boleh tengok, oh, dekat bawah ni ada lubang, contohlah kan. So, cahaya akan terpantul dan dia akan pergi ke mata dentist tersebut. Okay, sebab itulah dia boleh nampak. So, itu adalah pantulan cahaya. Pantulan cahaya, so dia boleh nampak. So, contohnya sini ada lampu. So, pantulan cahaya, ting, ting, dan dia akan pergi ke mata. Okay. Dan juga contohnya sini, cermin selekong. So, cermin selekong ni soalnya bila ada selekong yang tajam. Jadi, kita tidak tahu ada kereta datang ke, ada kereta pergi ke, kita tidak tahu. Jadi, kita ada cermin selekong. So, benda tu pun juga adalah guna pantulan cahaya. Okay. So, kita guna setiap hari. Okay, kita guna setiap hari untuk keselamatan.
Okay, untuk kesenangan kita guna setiap hari pantulan cahaya. So, kita juga ada ni, kaleidoskop dan juga periskop. So, cikgu ada slide sendiri untuk ni dua, kaleidoskop dan juga periskop. Jadi, nanti kita akan tengok. Jadi, kita tengok pula aplikasi yang lain. Okay, so aplikasi yang lain contohnya sini cermin pandang belakang. Cermin pandang belakang contohnya bila ibu bapa kamu ataupun ibu kamu drive, okay, memandu, so mereka ada cermin pandang belakang. So since nama dia cermin pandang belakang, mestilah dia akan tengok kenderaan dari belakang. So ni adalah pantulan cahaya. So contohnya kalau cikgu ada kereta, okay, cikgu ada kereta dekat belakang. Okay, so pantulan cahaya. Dia akan pantulan cahaya. Kereta belakang ni dia akan pergi ke mata, contohnya mata kamu punya ibu bapa. So barulah mereka akan nampak, oh, ada kereta pula. Macam tu. So tu adalah pantulan cahaya. Setiap hari kita akan guna. Satu lagi ni contohnya pelatih di gym, gimnasium memerhatikan postur dalam cermin ini. Okay, jadi kalau kamu tengok, bila mereka tengok cermin, mereka akan nampak, oh, okay, ni kedudukan yang betul, posisi yang betul, okay, untuk saya bersenam contoh. Jadi benda ni kamu guna setiap hari. Mereka akan tengok dekat cermin, okay, ni cara saya angkat yang betul, cara saya letak yang betul. So setiap hari mereka akan guna cermin, mereka akan guna prinsip pantulan cahaya setiap hari. Jadi kita ada tengok lagi sini. Contohnya bila kamu letak cermin. Okay, kamu letak cermin dekat dalam bilik supaya bilik tu nampak lagi luas. Okay, so contohnya ni adalah bilik yang kecil. Tapi kalau kamu letak banyak cermin, dia akan terpantul. Jadi dia akan nampak macam bilik tu luas. Macam contohnya daripada cermin ni kamu nampak macam ada bilik lain lagi. Padahal tidak. Okay. So, itu adalah prinsip pantulan cahaya. Okay. Satu lagi contohnya, kalau orang pergi salon, gunting rambut. Jadi, orang yang tukang gunting rambut ni, diorang akan guna cermin setiap hari. So, maksudnya setiap hari mereka akan guna prinsip pantulan cahaya. Okay. Jadi, macam mana mereka tengok adalah, mereka akan tengok, okay, ni adalah image dan dia akan masuk ke mata orang tersebut. So dia akan nampak, oh, inilah rambut saya kena potong. Panjang, pendek. Okay. Jadi mereka boleh tengok, okay, pelanggan boleh tengok bagaimana rambut mereka kena potong. Okay. Dia orang sukakah, dia orang tidak sukakah. Okay. Jadi satu lagi, barang kemas. Okay. So contohnya kalau ibu kamu bawa kamu jalan, okay, lepas ada barang kemas contoh, ataupun ibu bapa lah sekali kan. Jadi dekat tempat jual emas, contohnya gelang, cincin ataupun rantai ataupun anting-anting kan. So tempat ni kalau kamu perasan mesti ada cermin. Kenapa? Sebab supaya kamu boleh tengok. Kamu boleh tengok, oh, ini sesuai dengan saya, ini tidak sesuai dengan saya. Okay. Jadi benda ni adalah diguna pantulan cahaya. Okay, so contohnya sini kamu ada lampu, dia akan pantulkan dan kamu akan tengok. Dia akan pergi ke mata kamu dan dia akan tengok, oh, ini sesuai untuk saya. Oh, ini tidak sesuai untuk saya. So, benda ni adalah prinsip pantulan cahaya. Okay, kalau kamu tidak faham, kamu boleh tanya cikgu. Okay, satu lagi adalah contohnya bila ibu kamu guna barang kosmetik. Okay, so bila ibu kamu guna barang kosmetik, contohnya macam bedak, compact powder gitu kan. Jadi mereka akan ada cermin kecil dekat dalam compact powder tu supaya mereka boleh tengok muka mereka bila-bila masak. Okay, tidak semestinya kena pergi tandas, tapi diorang ada cermin dekat sini, so mereka boleh tengok image tu. So bila mereka guna cermin, mereka akan guna prinsip pantulan cahaya. Jadi ini menunjukkan setiap hari kita akan guna prinsip pantulan cahaya. Setiap hari kita akan guna, setiap masa kita akan guna. Jadi kalau kamu tengok sini, cermin pandang belakang. Okay? Since nama dia cermin pandang belakang, mestilah untuk melihat kenderaan belakang.
Okay, cermin cembung ni adalah untuk melihat selekong jalan raya. Okay, so kadang benda ni macam dalam objektif. Okay, so cermin pergigian macam cikgu cakap tadi adalah untuk doktor gigi untuk memeriksa gigi. Okay, so dia pantul daripada lampu kepada mata dentis tersebut ataupun doktor gigi tersebut baru dia nampak, oh sini ada lubang, ataupun oh sini gigi dia kena baiki sikit. Okay, jadi ataupun kena bersihkan. Okay, so tu adalah aplikasi pantulan cahaya. Jadi cikgu ada dua lagi slide. Okay, cikgu ada dua lagi slide. Kalau kamu tak faham, kamu boleh tanya cikgu. Okay, cikgu buat dua slide khas untuk kaleidoskop dan juga periskop sebab soalan ni selalu kena tanya dalam bahagian objektif. Kaleidoskop dan periskop selalu masuk dalam bahagian subjektif. 2 markah, 3 markah. Okay, so kita tengok kaleidoskop. So kaleidoskop ni apa? So kaleidoskop ni dia akan menghasilkan corak berulang yang cantik. So maksudnya di dalam ni kalau kamu pernah tengok dia macam teropong sikit. Okay, dia macam teropong panjang. Okay, tapi satu. So benda ni adalah dalam dia ada 3 keping cermin. So dalam ni ada 3 keping cermin dan dia ada satu image yang berwarna-warni. Tapi disebabkan ada 3 cermin, dia akan terpantul, pantul dan dia akan jadilah banyak gambar-gambar macam ni. Okay? Banyak gambar-gambar macam ni yang cantik. Dia berulang-ulang. Okay? Sampai kamu tengok sini, dipantulkan berkali-kali oleh ketiga-tiga cermin untuk menghasilkan banyak image yang berwarna-warni. Maksudnya dia ada satu image tapi sebab dia ada 3 cermin, dia terpantul dan terbentuklah banyak image yang cantik macam ni ataupun image cantik yang macam ni. Jadi dia bergantung pada apa gambar yang diberikan. So dalam kaleidoskop ada 3 cermin dan dia akan pantulkan banyak gambar yang sama untuk menghasilkan satu gambar besar yang berwarna-warni. Okay? Jadi kalau kamu tak faham, kamu tanya cikgu. Dan yang terakhir, kita ada periskop prisma. So benda ni selalunya masuk dalam soalan subjektif. Okay, jadi kamu kena ingatlah pasal benda ni. Soalnya mereka akan tanya, apakah nama alat tersebut? Okay, so alat tersebut adalah periskop prisma. Bila kamu nampak ada satu alat yang macam ni, pada kotak-kotak dan ada satu cermin sini, ni adalah periskop prisma. Okay? Periskop prisma. Dan kedua dia akan tanya, okay, lukiskan dalam dan lengkapkan alur cahaya. So alur cahaya adalah maksudnya perjalanan cahaya. Perjalanan cahaya di dalam periskop tersebut. So contohnya sini kamu ada cahaya ataupun kamu ada lampu. So dia akan gerak daripada sini cermin. Okay? Cermin 1. So dia akan terpantul pergi cermin 2 dan dia akan terpantul pergi mata seorang. Mata orang yang melihat. Okay? So itu adalah periskop. Periskop ni sama macam teropong dekat kapal selam. Kalau kamu pernah tengok kapal selam dalam kartun kan, dia ada teropong. Sebenarnya dia akan tengok, sana ada kapal orang jahat ataupun sana ada ikan besar, mari kita tangkap. Jadi ini adalah teropong. Teropong untuk kapal selam. Tapi nama yang betul adalah periskop lah. Okay? So periskop prisma dia adalah teropong untuk kapal selam. Jadi teropong untuk kapal selam adalah macam contohnya kapten tu dia mahu tengok dia ikan ke apa. So itulah ada mata dekat hujung. Dia akan pergi ke mata seseorang. Ini macam teropong. Okay. So yang kamu kena hafal adalah bila kena tanya pasal periskop, kamu kena pandai lukis. Kena ada cermin 1, cermin 2. Dan bila dia tanya tentang perjalanan cahaya, dia datang dari sini pergi cermin 1. Pantul, dia akan pergi cermin 2 dan dia akan pergi ke mata seseorang. Okay, so cikgu harap kamu boleh faham. Okay, kalau kamu ada soalan, kamu boleh tanya sebab benda ni
Bukan sahaja dia akan tanya masa kamu darjah, tapi juga dia akan tanya bila kamu tingkatan 2, dia akan juga tanya masa kamu tingkatan 3 dan juga untuk PT3 nanti. Okay, so benda ni dia akan ulang-ulang tanya balik. Jadi kalau kamu faham dekat bahagian sini, cikgu harap kamu boleh faham lagi dengan lebih baik bila kamu tingkatan nanti. Okay, jadi kalau kamu ada soalan, kamu boleh tanya cikgu. Kalau tidak, cikgu akan bagi kamu latihan.